Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung topik kita, topik 8, sukatan seriakan bagi data tidak terkumpul. So, hari ini kita akan belajar tentang plot kotak dan kesan ke atas sukatan seriakan jika terdapat perubahan kepada data. Okey. Okey, jadi bagi plot kotak, kita perlu tahu macam mana nak baca nilai dan macam mana nak melukis plot kotak. Okey. Okey, so untuk lukis plot kotak, kita perlukan 5 perkara. Sebelum tu, kita kena pastikan data kita disusun mengikut tertib menaik. Okey, so apa 5 perkara tadi? Yang pertama ialah nilai minimum. Kemudian kuartal pertama Q1, median, kuartal ketiga dan nilai maksimum. Okey, so kita dah ada kelima-lima value tu, kita boleh plot atas rajah kita. Okey, kemudian 3 titik di tengah tu kita buatkan kotak untuk dia. Dan akhir sekali pada median kita buatkan satu garis di dalam kotak. Okey, siap? Okey, next. Untuk baca nilai pada plot kotak pula, kita kena ingat beberapa perkara lah. Yang pertama, kita rujuk contoh A. Yang pertama, median tu ialah garis di tengah-tengah kotak. So, untuk A, median kita ialah 52. Kemudian yang kedua, kuartal pertama ialah garis pertama di permulaan kotak. So, itu ialah 35. Kemudian garis terakhir dalam kotak itu ialah kuartal ketiga, 64. Seterusnya, jumlah antara kuartal kita boleh dapatkan dengan menolak. Q3 tolak Q1, 64 tolak 35, kita akan dapat 29. Okey, minimum value yang kita jumpa mula-mula sekali. Titik yang pertama iaitu 18. Kemudian maximum value ialah titik yang terakhir 80. Dan julat ataupun range ialah maximum value tolakkan dengan minimum value. 80 tolak 18 kita akan dapat 62. Okey, so awak boleh tengok yang B tu macam mana pula nilai-nilainya. Okey, sekarang jom kita cuba lukis plot kotak kita sendiri. Kita ambil 1A sebagai contoh. Okay, first of all, saya akan susun semua nombor dalam data tu mengikut tertib menaik. Okey, lepas susun tu kita akan nampak mula-mula nilai minimum kita 25, nilai maksimum yang hujung sekali 64. Kemudian, untuk dapatkan kuartal pertama, kuartal ketiga dan median, kita perlu bahagikan data kita kepada dua bahagian. Okey, bahagian di sebelah kiri, yang purple tu, itu ialah kawasan pertama. Di situ kita akan dapatkan kuartal pertama. Okey, kuartal pertama kita yang saya dah mark hijau tu ialah 35 lah. Kuartal ketiga ialah 43 dan median kita ialah 40. So, kita dah ada semua value tu, kita plot saja atas graf dan bentukkan kotak. Okey, jawapan untuk B tu dah ada. Awak boleh cuba dari awal lah ya. Okey, untuk subtopik yang seterusnya, kita akan tengok perubahan yang akan berlaku pada data tu kalau yang pertama, setiap data didarab dan dibahagi dengan nombor yang sama. Yang kedua, kalau ada satu nilai ditambah atau dikeluarkan daripada set data kita. Okey, kita tengok dulu perubahan yang berlaku jika data kita didarab atau dibahagi dengan nombor yang sama. Okey, kita terus pergi kepada contoh. Okey, julat dan variance bagi sesuatu set data ialah 5 dan 1.3. Jika setiap nombor dalam data tersebut ditambah dengan 4 dan didarab dengan 2, tentukan julat dan variance yang baru. Okey, apa yang kita perlu ingat dekat sini ialah kita punya data hanya akan berubah jika didarab atau dibahagi. Boleh tengok notes kuning dekat atas tu. Okey, kalau melibatkan tambah dan tolak, data kita takkan berubah. Okey, jadi untuk julat yang baru, 5 perlu tak kita tambah dengan 4, kemudian baru darab dengan 2? Tak perlu. Untuk julat yang baru, 5 cuma perlu darab dengan 2 saja.
Okey, 5 darab 2 dapat 10. Kemudian untuk variance pun sama. Cuma awak kena ingat kalau variance, 2 tu akan ada kuasa 2 pula. Jadi 1.3 darab 2 kuasa 2 sama dengan 5.2. Ingat ya, untuk variance sahaja kita akan ada kuasa 2. Okey, seterusnya kita nak tengok contoh. Okey, sekarang set data yang dibagi kat kita ialah M tolak 4, M tambah 2, 2M dan 2M tambah 3. Okey, ada berapa nombor semuanya kat situ? Kita ada 5 nombor. Kemudian diberi min kita ialah 10. Jadi diminta kita cari nilai M dan sisihan piawai. Okey, jom kita tengok solution dia. Okey, mula-mula kita listkan maklumat yang dibagi. N sama dengan 5 dan min sama dengan 10. Okey, kemudian kita mesti ingat formula min hasil tambah X per N. Okey, jadi kita tambahkanlah semua nombor-nombor tadi. Kita perkan dengan 5 dan samakan dengan 10. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat kita akan dapat M kita 7. Okey, untuk A2, lepas kita dapat M7 tu, kita ganti semula nilai M tu ke dalam soalan tadi. Jadi, 7 tolak 4 mula-mula kita akan dapat 3. Dan seterusnya lah M sama dengan 7. 7 tambah 2, 9 dan seterusnya. Okey, so menggunakan data yang kita ada tu, kita masukkan pula ke dalam formula sisihan piawai. Okey, so kita akan dapat nilai sisihan piawai kita 4.980. Okey, B pula. Okey, yang ni dia tanya, kalau setiap nombor dalam data tu, okey, ni kita belajar tadi, didarab dengan 3, kemudian ditambah pula dengan 2. Dia nak suruh kita cari nilai variance yang baru. Okey, so ingat tadi kita cuma perlu buat operasi darab atau bahagi saja. Kalau ada tambah dan tolak, kita abaikan. So, kita nampak variance kita tadi 24.8. Kita darabkan dengan 3. Tapi 3 tu kena ada kuasa 2. So, jawapan dia 223.2. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, dia bagi julat dan sisihan piawai. Bagi satu set nombor yang asal ialah 10 dan 5.2. Okay, kemudian kita perlu cari julat dan sisihan piawai yang baru. So, cuba kita tengok A dan B tu, apakah bezanya dengan nilai asal dia. Okay, kita akan nampak A tu, semua nombornya didarab dengan 2. So, untuk dapatkan julat dan sisihan piawai yang baru, kita cuma perlu darab data yang asal dengan 2. So, 10 darab 2, kita dapat 20. Untuk sisihan piawai pun sama, 5.2 darab 2, kita dapat 10.4. Okey, macam mana pula dengan B? Okay, kita nampak B tu dia ada semuanya kena tolak dengan 1 kan? Dan baru divide by 4. Okey, tapi ingat tadi, kalau ada tambah ataupun tolak, kita takkan ambil kira. Kita abaikan saja. Jadi, kita buat saja yang bahagi 4. 10 bahagi 4 dapat 2.5 untuk julat. Untuk sisihan piawai, 5.2 bahagi 4, kita akan dapat 1.3. Okey, settle. Okey, next. Mungkin kita akan jumpa nanti soalan yang hanya ada ayat saja dan mungkin kita tak faham apa maksud ayat-ayat tu. So, jom kita tengok soalan ni. Dia kata satu set data terdiri daripada 7 nombor. So, 7 nombor tu apa kalau dalam formula kita? Sebenarnya 7 itu ialah N. Kemudian, kita ada hasil tambah 7 nombor tersebut ialah 84. Okey, itu ialah sum of X ataupun hasil tambah X. Next, kita ada hasil tambah kuasa 2 nombor-nombornya ialah 1920. So, itu ialah hasil tambah X kuasa 2. Seterusnya, dia minta kita cari nilai variance dan sisihan piawai.
Okey, mula-mula kita senaraikan dulu maklumat yang kita ada. Kita ada N sama dengan 7, kita ada hasil tambah X 84 dan hasil tambah X kuasa 2, 1920. Kemudian kita cari nilai min. So, formula untuk min ialah hasil tambah X per N. So, kita gantikan saja gunakan maklumat di atas. Kita akan dapat nilai min kita 12. Seterusnya, kita cari variance. Pun sama macam tadi. Kita cuma perlu gantikan nilai yang ada kat sebelah tu dah. Hasil tambah X kuasa 2, 1920 per N, 7. Tolak min yang kita dah cari tadi, which is 12 kuasa 2. Dan kita akan dapat variance kita 130.29. So, untuk dapatkan CMPY pula, kita cuma perlu punca kuasa 2 kan variance kita. Kita akan dapat 11.41. Senang je kan? Okey, nanti boleh cuba. Okey, so bentuk tadi dah habis. Sekarang kita pergi kepada bentuk yang baru pula. Kalau ada nombor baru ditambah atau nombor yang asal dalam set tu dikeluarkan. Okey, apa yang akan berlaku? So, ini contoh yang kita ada. Set kita asalnya ada 4, 6, 7, 7, 9, 11, 12, 12. Okey, katakan 4 tu kita keluarkan. Apa yang berlaku? So, mula-mula dia minta kita cari min yang asal. Okey, min asal kita ialah 8.5 dan sisian piawai kita ialah 2.784. Okey, bila 4 tu kita keluarkan, min kita jadi 9.143 dan sisian piawai kita menjadi 2.356. Okey, apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada data yang kita nampak ni? Okey, when the value that has a greater difference from the mean is removed, kalau ada satu nilai yang jauh beza dia dengan min dikeluarkan daripada data tu, sisian piawai yang baru akan menjadi lebih kecil. So, kita nampak daripada 2.7 tadi dah tinggal 2.356. Okey, seterusnya, kalau 7 pula, B 7 pula ditambah ke dalam data, apa yang berlaku? Okey, kalau kita tambah 7 ke dalam data, kita akan dapat min kita yang baru 8.33. Lebih kuranglah macam tadi kan. Tadi 8.5. Kemudian kita punya siang piawai, kita akan dapat 2.668. Pun tak jauh beza lah dengan yang tadi 2.7 something kan. So, kesimpulan dia, apabila nilai yang dekat, yang tak jauh beza dengan min ditambah, okey, dia punya siang piawai dia akan jadi lebih kecil. Okey. Kemudian kita tengok yang C pula. Tadi kita tambah 7. Sekarang yang C ni kita tambah nilai yang besar, which is 18. Okey, so kalau kita tambah 18 ke dalam data kita, min baru yang kita dapat ialah 9.556. Jauh kan dengan min yang asal tadi. Kemudian sisian piawai kita pun jadi makin besar, 3.974. Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh buat ialah apabila nilai yang ada beza yang jauh dengan min ditambah, kita punya sisian piawai akan jadi lebih besar. Okey? Boleh faham tak? Okey, lepas ni kita akan tengok cek pemahaman awak dalam kuis di Google Form. Okey, selamat menjawab.